yang berusaha Tuan Nazril Idrus, ahli lembaga pengarah, ahli lembaga pengarah Superbit Capital Berhad, merangkap CEO Precision Capital Berhad. Yang berusaha Tuan Haji Cik Rahim Cik Daud, pengasas Superbit Capital Berhad, merangkap COO Superbit Capital Berhad. Yang berusaha Puan Siti Nurhani Ibrahim, CFO Superbit Capital Berhad, dan Cik Muhammad Roswizi Daud, pengurus operasi Superbit Capital Berhad, dan Cik Hafiz Mus, pengurus operasi regional Pantai Barat Superbit Capital Berhad, Puan Mazrina Manan, pengurus retail business development Superbit Capital Berhad, semua pengurus outlet Superbit Pharmacy, tetamu-tetamu terhormat, AJK pengajar program Town Hall, hadirin hadirat dan seterusnya, seluruh warga kerja Superbit Capital Berhad yang amat saya kasihi sekalian yang berada di dalam dewan ini maupun juga yang berada di dalam skrin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke Majlis Town Hall Superbit Capital Berhad. Okey, objektif perjumpaan Town Hall kita pada hari ini, kita ada 4 objektif pada hari ini, iaitu yang pertama, sebagai hari perjumpaan di antara semua staff Superbit dan bersama dengan CXO, advisor dan juga board of directors. Dan yang kedua, untuk kita nak update sebarang perkembangan dan pencapaian dan perancangan dan harapan syarikat, untuk menaikkan semangat warga Superbit dan juga membuka peluang untuk sebarang Q&A. So kalau ada di antara staff yang ada soalan mau bertanya, kita akan buka nanti dekat session penutup nanti, insyaAllah. So sebab tak ada mat yang di sini, so saya terpaksa berdiri kat sini. Okey kan? Tengok ibu senyum tu jadi lebah. Okey, impian dan harapan. So setiap dari kita pasti ada impian dan harapan masing-masing, betul tak? Betul. Impian apa yang hendak dicapai, harapan apa yang hendak kita lalui dan apa yang kita nak achieve sepanjang kehidupan kita dari kita dilahirkan sehingga ke hari akhir kita nanti. Jadi bagi saya adalah amat penting bagi kami untuk mengetahui apakah impian dan harapan semua kaki tangan Superbit apabila mereka masuk untuk bersama-sama dengan kita sebagai satu keluarga besar Superbit. Sebab itulah kita minta, ada kan kita minta 101 impian masing-masing, bukan untuk saja-saja suka-suka, tetapi kita mahu melihat bagaimanakah kita dapat membantu semua warga Superbit mencapai impian dan harapan masing-masing. Jadi apabila kita kumpulkan semua impian dan harapan, saya tahu ada yang belum bagi sampai sekarang, so saya harap boleh bagi. Okay, so bila saya kumpulkan the top 10 impian dan harapan semua Superbit, saya boleh simpulkan di dalam tiga grup yang besar, iaitu yang pertama, financial freedom. So memang majoriti daripada staff Superbit mahukan financial freedom. Iaitu apa itu financial freedom? Ini antara yang ditulis impian. Yang pertama, bebas hutang. Betul tak? Kita rasa nak bebas hutang kan? Supaya hujung bulan tu tak takut kepada hujung bulan. Ni sekarang ni macam ketakutan bila menanti hujung bulan sebab dah start komitmen baru. Sebab kata saya dulu, dari bank dia datang kepada bank dia kembali. Masuk ada gaji, kadang-kadang dululah tunggu 2-3 hari baru nak start bayar balik. Sebab nak suruh adalah sikit duit dalam bank kan sebelum dia kembali ke bank. Mungkin sekarang, dulu kita pakai cash kan, tak ada online. So sekarang online tu duit pun kita tak pegang, bau duit pun kita tak dapat bau sebab dah kembali ke bank. Lupa dah bau duit bagaimana. Jadi ada banyak wang simpanan, koleksi barang kemas, jam, kereta. Tak apa ni, barang-barang macam ni bolehlah buat koleksi ya. Handbag. So maksudnya Datuk Sri Lida berkatakan konsep memiliki.
ada, tak pakai pun tapi ada, asalkan konsep memiliki. Dan boleh memberi atau membeli, membantu bila-bila masa, tanpa risau pasal harga, mampu, ataupun bila kita bersedekah tu, adakah ia akan mengambil duit sekolah anak kita yang perlu kita bayar di hujung bulan, ataupun bila kita nak bagi, kita memang, saya yakin semua staf, semua warga Sukhumvit hati yang baik. Bila orang datang meminta, kan berdirinya seorang anak Adam di depan kamu bukannya kerana apa, tapi dengan izin Allah. Maksudnya kita rasa nak bagi bila orang datang minta, tapi kadang-kadang bila kita nak bagi, kita takut, kita tak mampu, jadi terganggu lunch kita pada hari itu contohnya, betul tak? Ni ada satu cerita semalam saya cerita kat ibu, tapi tak apa, takut tak sempat 45 minit nak cakap. Saya akan cerita nanti bila ada kelapangan, cerita yang tentang masuk poket boleh bayar sebanyak ni. So itu impian kita semua. Dan kenapa 3 bulatan ni dia berdiri antara satu sama lain? Sebab contoh, boleh memberi bila-bila masa, itu financial freedom. Tapi pada masa sama kita rasa tak boleh memberi pada keluarga. Kita boleh hantar parents kita, parents kita ataupun keluarga kita bercuti, ataupun especially kalau kita orang Islam, kita nak hantar pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji, melancong, bawa keluarga melancong. Melancong itu adalah satu kegembiraan, kan, masa bersama, dan menjadi isteri, ibu, anak, suami, bapa yang soleh-solehah dan hebat dunia akhirat. Dan juga kerjaya. Ramai yang juga mahu berimpian dan berharap untuk mendapat satu kejayaan yang baik, jawatan yang tinggi, kejayaan yang stabil, yang tak payah risau kejap lagi tengok-tengok bulan depan dan ada kerja sebagainya. Ada perniagaan dan syarikat sendiri. Okay, so daripada sini saya dapat simpulkan yang kita punya matlamat, impian dan harapan adalah similar, dan semua ini sebenarnya menyumbang kepada akhirat kita juga. Okay, so apakah impian saya dan bagaimana impian saya ini sama dengan impian anak-anak, anak-anak pula macam ibu cakap anak-anak tim Sukhumvit. Okay, so yang pertama, impian saya mahu hidup melebihi daripada break-even. Semua tahu tak apa itu break-even? Dalam perniagaan, bila kita buat satu perniagaan, kita mau mencapai break-even. Break-even tu apabila rugi sama dengan untung sama dengan kosong. Maknanya tak rugi, tak untung, balik modal. Break-even tu balik modal. So dalam perniagaan kita, target kita yang pertama adalah mencapai break-even. Selepas tu baru untung. Semasa saya mula set up Sukhumvit, ramai yang berkata kepada saya, kecek cantik sikit, nak buat gapo, agak ada berapa dan gapo semua nak buat Sukhumvit, buat gapo. Okey. Sebenarnya satu hari sedang kami minum jalan-jalan drive-drive, Tuan Haji cakap pada saya, sebab idea ni sebenarnya datang daripada Tuan Haji untuk membuat Sukhumvit dan membuat menjadi satu yang besar. Dia kata, kita ni nak masuk 50 dah. Saya dah masuk 50. Tuan Haji belum. Tuan saya selalu cakap, untung saya kahwin muda. Padahal 2-3 bulan muda. Dia kata, jom kita lakukan sesuatu yang besar dalam hidup. Tadi boleh beralasan tak nak pergi depan tu, terpaksa dia pergi depan. Okey, Tuan Haji kata, hello, okey, jom kita lakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebab dah 50 kan. Jadi saya rasa benda tu adalah mengikut saya punya impian dan harapan. Sebab bagi saya, apabila saya tak melakukan apa-apa sekarang, memang benda tu bagi saya adalah selfish. Sebab itu adalah hidup yang sekadar break-even. Saya cukup, anak cucu cukup, that's it. Bagaimana dengan masyarakat kita? Bagaimana dengan orang-orang lain yang susah pula ini, sini juga. Bagaimana dengan masyarakat lain yang umpama dari bank datang kepada bank yang kembali
That is very selfish. Saya tak nak nanti bila saya mati Allah tanya apa dah kamu buat untuk dengan umur yang diberikan dengan kelebihan yang Allah beri. Tak ada apa. Okeylah anak makan anak saya selesa cukup, tapi tak ada untuk masyarakat. Jadi sebab mengikut hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah saya sudah mencapai financial freedom saya beberapa tahun yang lalu sebelum SCB ditubuhkan. Jadi sekarang cuba bayangkan kalau kita tak tubuhkan Superbig Capital Berhad ni, tak akan ada 80 lebih. Sekarang kita dah ada 80 lebih orang staff. Tak akan ada 80 lebih staff yang akan insya-Allah bertambah lagi menjadi beratus-ratus selepas ini mendapat peluang pekerjaan, dapat cari makan, cari rezeki, dan daripada satu staff tu dia dapat menampung kehidupan anak, isteri, suami dan sebagainya. Betul tak? Dan berapa mulut telah diisi, berapa komitmen kehidupan, berapa keselesaan yang telah dibuat dengan adanya 80 yang akan bertambah juga nanti. Okey, so di situ satu. Dan yang kedua, kita ada lebih daripada 140 shareholder. Alhamdulillah, setakat ini. Dan ini shareholder yang invest dengan kita dan berharapan dapat mengeksponensialkan growth. Nanti itu next cerita pasal exponential growth, dapat mengembangkan dia punya kekayaan supaya dia pun dapat berbakti dengan lebih ramai lagi orang, dapat bayar zakat lebih banyak, dapat sedekah, dapat membuat amal ibadat dan kehidupan yang lebih selesa. Antara shareholder kita ni ada 3 kat depan ni, Ibu Hanim, Tuan Hanim dengan Nash, mereka bertiga ni investor kita. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada Superbig. Dan Tuan Haji pula, dia masa sekolah, daripada sekolah rendah tu dia memang suka masuk NGO, suka buat apa macam-macam, berbagai NGO pegang jawatan. Dia memang dari dulu dia gila kuasa jawatan, tak adalah. Dia terlibat dengan bersatuan dengan masyarakat dan orang ramai. Tapi bila kita tubuhkan Superbig ni, dia dah letakkan semua jawatan dia, konsentrik, dia fokus dia kepada Superbig. Dan dia hanya terima, dia sekarang Esko Dewan Ekonomi Majlis Dakwah Negara, hanya itu yang dia pegang, yang lain dia dah lepaskan untuk fokus membawa Superbig. Dan saya juga lebih daripada 14 tahun mengajar di universiti. Saya pernah mengajar dekat UKM, UiTM, UIA dan juga CMS. Saya pernah menjadi timbalan dekan dan profesor media di universiti. Dan saya resign daripada semua itu. Masa saya masuk mengajar dulu sebab bagi saya bertuah sebab saya ada mentor. Arwah ayah saya menjadi mentor saya dalam perniagaan. Tapi saya rasa mesti ramai yang tak ada mentor. Mesti ramai di kalangan farmasis ni nak buka outlet tapi tak ada tak ada background, tak ada orang yang tunjuk ni lubang ni jangan masuk, lubang ni tak apa masuk. Dia geli-geli sikit dia sakit dia, tapi dia akan lebih baik kat depan. Tak ada orang yang guide begitu. Jadi saya rasa itu tanggungjawab saya untuk share dan untuk memberikan pengalaman saya dan menjadi mentor kepada anak didik saya. Ada beberapa orang yang anak didik saya, cuba angkat tangan kalau tak malu mengaku. 1, 2, lagi ada dalam skrin ni. Ada ramai sebenarnya anak didik saya yang menjadi student saya dulu kan. Masa saya ngajar saya ngajar entrepreneurship, business. So alhamdulillah saya rasa sangat bersyukur kerana saya dapat kongsi benda tu. Okey, jadi tak ada masuk sebab dia nervous sikit. Ada hiburan, ada cikgu-cikgu ni. Masa praktis tu dia banyak feel. Dia jadi macam formal pula. Okey, so impian saya yang kedua. Apakah maksudnya menjadi idola kepada wanita? Okey, saya banyak melalui saya sendiri dan juga saya melihat ramai di kalangan wanita yang membiarkan diri dia terseksa, berada di dalam relationship yang toksik. Dia rela didera mental dan fizikal. Dia rela berada selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Baru je raya hari tu saya dapat cerita ada seorang ni
family dia terpaksa bawa lari daripada husband dia. Saya bukan nak kata gender bias ke apa, tak, saya nak cerita kenapa saya terpanggil untuk menjadi satu contoh kepada wanita, supaya wanita melihat saya sebenarnya dunia ini sementara dan kita harus bahagia baru kita boleh membahagiakan orang lain. Baru 2-3 hari lepas masa perjumpaan hari raya, okey ke dalam poket? Dia kata keluarga dia terpaksa melarikan dia daripada husband dia. Selama 25 tahun dia berada dalam rumah tangga, anak dia pun dah besar-besar, husband dia abusive, physical dan mental. Pukul depan anak, secara mental didera, perasaan semua, tetapi dia biarkan benda itu berlaku. Sebab ada beberapa sebab selalunya wanita dibiarkan benda ini berlaku. Antaranya perception orang, ataupun dia sendiri tidak equip diri dia untuk berdikari. Dia tidak bersedia untuk tidak berada dalam relationship sebab nanti takut anak nak makan apa, nak duduk rumah mana, nanti tak ada rumah nak duduk, kerja nanti tak ada, sebab dia tak equip diri dia. Jadi semua ketakutan itu membuatkan dia rela berada di dalam neraka dunia dan dibiarkan diri terseksa begitu. So, jadi saya mahu menyampaikan mesej bahawa kita sebagai wanita perlu kuat dan membetulkan persepsi kita terhadap diri kita, susuk tubuh kita sebagai manusia, bahawasanya yang pertama of course rezeki di tangan Allah, dan yang kedua kita kena prepare dan equip diri kita supaya walau apa pun yang berlaku kita pilih untuk bahagia dan membahagiakan. Jangan berada dalam toxic relationship. Okay? Say goodbye and next. Gitu, say next. Okay. Next. Okay, fine, goodbye, next. Sebab kita hidup sekejap saja, kita tak hidup lama. So nanti bila kita mati, so Allah tanya buat apa dengan umur? Aku just regretting my life. So kita seharusnya hidup tanpa regret. Kita tak perlu kata, oh I wish I did that before. Tak, you do that supaya apa yang dilalui walaupun baik pun, of course itu takdir Allah tentukan untuk kita. Tetapi ini bukan motivasi ya. Itu nanti ibu akan buat motivasi. Ini saya nak share. So kita buat yang terbaik. Apabila natijah dia tak baik, walaupun katalah rumah tangga ataupun apa-apa saja gagal, tetapi kita tak ada penyesalan sebab kita dah buat yang terbaik. Apa saja, bukan saja rumah tangga, tapi sebagai seorang staff, sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, suami dan sebagainya. Jadi apabila begitu, saya tak menyampaikan benda ni, wanita tidak harus takut dan teruskan perjuangan begitu. Itulah maksudnya saya nak menjadi idola kepada wanita. Okey? So itulah kalau tidak ada editor. So Tuan Haji pun sangat memahami dan menyokong saya punya aspirasi untuk menjadi simbol kepada wanita. Sebab itulah masa mula-mula kita tubuhkan dulu, masa tu masa kat kelas Nash, the first one, Red Dot kan, Red Dot Nash tu pilih. Red Dot tu adalah ketua kepada company. So saya cakap Tuan Haji lah jadi Red Dot sebab idea dia nak buat super big ni. Tapi Tuan Haji kata saya lah yang seharusnya menjadi Red Dot ataupun CEO, dan dia menjadi COO lah. Saya jadi polis baik, dia jadi polis jahat. Sebab COO ni selalunya polis jahat. Dia yang monitor, betul tak ibu? Dia yang turun ke padang bersama anak-anak buah yang membetulkan semua benda tu. CEO makan sila, okay, apa khabar sihat. CEO tak akan sentuh, tak akan kacau. So dia akan jadi polis baik dan selalunya staff akan suka CEO. Kalau lah dalam organisasi staff suka CEO dan tak suka COO, we did it right. Tapi kalau staff tak suka CEO, suka COO, there's something wrong. COO tak capai KPI. Okay? So memang macam tu. So tak apa, jangan suka orang. Tak, maksudnya gitulah. So sebab saya tak pandai jadi CEO, saya orang yang penuh COO, saya penuh kasih sayang.
Saya jiwa saya lembut. Masa praktis saya nangis, semangat. Tapi hari ini dia tengoklah film macam mana kan. Okey, ada lagi tinggal apa? Okey, so apa tu? Sebenarnya kan macam yang saya cerita tadi, saya pernah melalui keadaan begitu. Yang mana satu masa pernah main ular dam. Kan? Main sampai dekat nombor 99 satu lah lagi. Ada ular panjang kat situ, makan sampai nombor 1 balik. So kehidupan saya pernah berlaku kat situ. Naik nombor 99 kan, kau yang makan ke ular, jadi kat bawah. Masa tu kosong, jadi reset balik. Semua yang dibina, yang apa semua zero, tak ada apa. Hati ini umpama berkecai-kecai hancur. Letak gam, banyak gam sampai basah nak cantumkan balik hati tu. Okey? Tapi apa saya nak cakap ni? Tapi benda tu, saya tidak menjadikan benda tu sebagai okey, tak apalah, menunggu mati ajalah aku ni sebab dah kecewa, hati dah hancur kan. Tidak. Saya memilih untuk bahagia dan saya jadikan benda tu sebagai satu tauladan dan saya tulis buku berkenaan dengan pengalaman itu dan saya jadikan satu novel. Tahu tak saya tulis novel? Tak tahu, tak kena tahu. Dan untuk menjadi wanita melihat bagaimana perjuangan seorang wanita yang harus hidup, of course kerana Allah dan kerana masyarakat dan kerana ini, dengan bantuan Tuan Haji juga lah menjadi editor saya. Dan tak lama lagi ya, drama nanti 12 Ogos 12 Ogos RTM akan the first episode. RTM beli novel tu menjadi drama 26 episod. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. So bagaimana kita semua dapat mencapai impian kita dengan menjadi tim Super Big? So sebelum tu saya nak memperkenalkanlah perjuangan Super Big dan kenali Super Big. Sebab saya yakin ada ramai lagi yang belum tahu kan, belum pernah dengar saya pitching kan. Bukan nak pitching ni, nak cerita balik pasal Super Big. Okay. So aspirasi kita, a pharmacy that completes you. Semua staff perlu tahu tentang aspirasi Super Big, iaitu a pharmacy that completes you. Satu tanggungjawab yang besar dari segi kesihatan dia, keperluan dia dan sebagainya. And vision kita to be a leading community oriented retail drive-thru or drive-in. Kita kan masuk dalam market ni sebagai the first drive-thru pharmacy in Malaysia. Okay, boleh nak tepuk tangan apa? Bukan biasa-biasa tu. And offering syariah compliant, ini pun sesuatu yang bukan biasa juga, yang tidak ada formasi yang boleh begitu. Alhamdulillah. Dan holistic pharmaceutical care throughout Malaysia. Okay, so ini kita punya strategic advisor, 2 orang on the capital mechanism. Dr. Wong pernah jumpa kan dulu, Dr. Wong dah datang kan? Dia kata dia tak pernah berucap dalam majlis apa. Masa hari tu dia datang, dia naik berucap dekat sejam juga kan. Dia bercerita penuh semangat. So Dr. Wong satu dunia dia punya student. And Nash Nasri dulu satu pun Nash. Okay, Nash pun kita punya advisor. Dan yang tidak asing lagi, terima kasih untuk 4 pagi sembarang turun rumah untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga Tuan Hani. Dia package 2 in 1. Ada ibu, adalah Tuan Hani. So mereka bersama-sama menjadi advisor kepada Super Big Capital Berhad on market mechanism. So kita adalah sangat-sangat bertuah. Kita harus sentiasa bersyukur sebab kita ada mentor dan guidance sepanjang masa. Sebab kami sepanjang masa mesti akan rujuk Ibu Hani dengan Tuan Hani ataupun Nash dan Dr. Wong untuk perjalanan kita. Jadi insya-Allah we will not go wrong. Mereka berdua ni dikenali sebagai Dwi Naga kan ibu dekat dunia ni. Dekat dunia. Dekat Malaysia. Cuma tak nampaklah api naga tu keluar daripada mulut ibu. Cuma hebatnya mereka dikenali sebagai Dwi Naga, ibu dan Dr. Wong. So kita punya syariah planning advisor yang nak jadi syariah compliant, 3 nama yang tidak asing juga lagi kat Malaysia ni.
Tan Sri Sheikh Ghazali, Tuan Haji Zakaria dengan Tuan Haji Hamdan, alhamdulillah. Dan ini board of directors lah kami bertiga. Ini the CXO, kami bertiga juga. Nak cerita pasal perjuangan, nak cerita pasal Madam Hani. Saya dah cerita itu. Ceritalah sikit. So Madam Hani, bila saya dengan Tuan Haji approach dia bercerita tentang perjuangan kita ini, perjuangan super big, hala tuju kita, apa yang kita nak buat, sesuatu yang sangat besar yang kita hendak lakukan. Benda yang bukan senang, bukan biasa, sebab itu adalah satu fardu kifayah yang besar. Sebab kalau tidak, dah lama dah orang buat, dah banyak dah ada sekarang kat Malaysia, tapi tak ada super big yang satu-satunya at the moment yang melakukan benda itu milik kita. Dan saya cerita pada Madam Hani, dia kata nama dia tak suka Madam Hani, Ibu Hani. You all tahu tak background Madam Hani ni? Siapa tahu? Tak tahu? Ibu Hani. Okey, Madam Hani ni dia ni bekerja dengan company yang besar international dekat Jerman, Merck. Pernah tengok Merck punya produk tu? Dia ni orang besar Merck. Sampai bos Merck tu nak buat satu tower bagi nama Siti Nurhani. Believe it or not, betapa pentingnya seseorang tu sampai dia punya bos, international bos, nak buat tower, nak bagi nama dia. Tepuklah sikit. Trans tu ada dia banyak orang ni. Jadi tepuk tak dengar pula kerja lah. Jadi betapa hebatnya dia ni sehingga kan government Malaysia pergi melamar dia dekat Jerman, Khazanah Malaysia. Headhunting jumpa dia dekat Jerman. Madam Hani ni dia kata kehidupan saya zaman muda-muda, sekarang muda juga lagi. Masa muda dulu saya ada 3 suitcase dekat rumah saya. Dia kata apa, Singapore, Asia semua kan. Dia travel all the time. 3 suitcase tu sebab dia balik, dia tak sempat buat apa, dia terus ambil suitcase baru untuk travel the next one. Orang penting, orang hebat, international. International tau, anak Melayu, orang Kelantan yang penting. So Khazanah pergi lamar dia. Khazanah pergi lamar dia, kata nak suruh kerja dengan government Malaysia lah. So dia tak nak lah orang kerja international semua, tak nak lah kerja government kan. Masa tu lah dia naik turun kerja government ni. Ada waktu dia pick semua nak kerja government, ada waktu semua tak nak kerja government. Satu waktu dulu kalau kerja government cepatlah meminang anak orang, mak ayah terima. Jadi dia kata dia bagi macam-macam syarat. Nak 7 dulang mati nyamuk, apa 7 telaga, apa macam-macam lah permintaan dia. Khazanah Malaysia kata yes. So dia terpaksa resign, tak sempat tower dia dibina. Dia kata yes dan dia join Khazanah Malaysia. So of course jiwa dia tak dapat ni, tak ada chemistry dengan Khazanah Malaysia, dia resign. Dan kami berjumpa di CUCFS, Universiti Santojaya, sebagai pensyarah mendidik anak bangsa kita. So saya masa tu masa kita nak buat tu, kami sama-sama resign daripada CUCFS. Kami sama-sama resign. Kita pilih BSS kan? Ibu ada kata. Kita pilih BSS. So saya tanya dia, "Madam, saya ni nak buat super big, nak buat satu benda besar semua-semua. Tetapi Dr. Wong kata jangan ambil gaji, jangan ambil apa-apa 6 bulan sebab outlet belum buka, kita tak ada income, kita hanya duit keluar, tak ada duit masuk. Boleh tak Madam kerja free dengan kita 6 bulan tapi kerja yang berat, bukan biasa-biasa?" Tak habis saya cakap lagi, boleh tak tu boleh tu. Tak ada, dia tak cakap hati nyamuk ke, hati bulan ke apa semua. Alhamdulillah. Thank you so much. You are like Oh, dia masa UFC dia director, dia bahagian buat yang apa tu, mengajar orang cara nak buat CLO, PLO, nak buat modul mengajar. Yang CLO, PLO semua tu kami semua belajar, dia lah trainer kita, dia director apa? Quality management. Kami sama-sama halal jakim punya dan certified trainer, dan juga dia
itulah yang mengajar seluruh universiti cara nak buat modul apa semua. Memang saya mengantuklah kelas tu sebab dia memang saya teknikal. Tapi dia ajar jadi tak ngantuk. Itu point dia situ. So dia join kita dan dia menjadi salah satu, dan dia memang banyak yang guide, banyak pengalaman dia yang dapat kita kongsi. So anak-anak muda, tak panggil apa? Tim sekalian. So perahlah daripada Madam Hani pengalaman. Dia ada pengalaman, macam-macam pengalaman dia. Kami the first, sebelum kita lama dia, kami bertiga pergi ke Greece dulu. Kita pergi Greece, tahu kan? Kita pergi ke Lesbos Island. Kita ajak pun, you kata yes juga kan? Masa tu, tak tahu lah, dia asyik kata yes dia kat sana. Tak asyik lah. Kita pergi ke camp pelarian. Yang ada kan, yang berita, yang ada baby tepi laut yang hanyut tu kan? Kita pergi ke camp tu dekat Greece. Pergi membantu set up farmasi dekat sana, camp pelarian. Satu pengalaman yang sangat berharga lah. Okey, the only pharmacy, tak ada, dah satu dunia tak ada farmasi. Kami bertiga lah yang pergi set up farmasi dan hospital dekat camp tu, dan kenal ramai daripada ni. Okay, so about the founders, nak kena introduce ke? Kena lah. Ibu dah kenal ya? Okay, so saya adalah seorang yang full of willpower and determination. Bila saya daripada kecil lagi, bila saya aim nak buat sesuatu, saya akan buat sehabis baik mungkin. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh, dan of course setiap masa saya sentiasa berdoa dan berharap kepada Allah. Tetapi usaha, whatever yang di tangan saya akan usaha. Di luar kemampuan saya, memang saya tak boleh buat apa lah. Contoh macam apa yang kejadian lah. Okey, macam contoh kehidupan. Contoh macam doktor kan. Saya dulu cita-cita nak jadi doktor ibu. Lepas tu dapat yang kedua. Dia USM masa tu 100 orang dia ambil doktor. Sebab masa tu boyfriend doktor tak adalah. 100 orang, saya yang ke 102 dalam rank tu. Lepas tu tiba-tiba ada seorang reject. Ada 2 orang reject. 2 orang reject tu Chinese. So nama saya still tak naik juga. So saya tak berjaya jadi doktor. Tapi saya nak jadi doktor sangat-sangat. Jadi saya buatlah sampai saya jadi doktor. Okey, tetapi sebenarnya saya tak perlu pun jadi doktor. Bila saya grad tahun 96, saya set up the first farmasi saya, Farmasi Rimadex. Yang kat depan tu farmasi saya, Farmasi Rimadex. Saya set up farmasi dan saya start business. Tak perlu pun jadi buat master, tak perlu buat PhD. Tapi bagi saya kata kalau saya tak buat master, saya tak buat PhD, kalau satu hari saya tiba-tiba nak jadi pensyarah, saya tak dapat jadi pensyarah sebab saya tak ada qualification. Jadi saya harus kontrol benda tu sebab saya mampu untuk buat tu. So, sebab tu saya buat PhD. So sekarang walaupun saya decide nak jadi suri rumah tangga pun tak apa. Ataupun kalau saya nak jadi pensyarah tu, saya boleh jadi pensyarah juga sebab saya ada qualification. Itulah doktor ni. You all okay ke tak ni? Okay. Tak suruh bangun ke joget ke apa. Okay. So saya adalah farmasis ya, saya farmasis. Saya boleh daftar lesen dia. Saya ada MBA dan saya ada PhD in pharmacy. Saya dapat excellent untuk PhD saya, alhamdulillah. Terima kasih. Saya ada 25 tahun pengalaman dalam bisnes farmasi dan juga bisnes lain lah, bisnes family yang lain. Okey, saya pernah menjadi Timbalan dan Pendidikan dan Profesor Madya di Universiti Sarjaya. Mac yang lalu saya dapat award Women Excellent Award, Emerging Women Entrepreneur Award. Mac yang lalu. So kita punya joint founder Tuan Haji Cik Rahim. Dia ni boleh bertepuk sebab dia sangat teliti dalam kerja dia. Itulah macam saya kata, dia adalah backcop ya. Backcop yang melihat dan apa semua kerja mengikut SOP. Tetapi sebenarnya matlamat yang sama untuk Superbit, untuk membawa Superbit ke menuju IPO dan kejayaan seterusnya, insyaAllah. Dia pun adalah seorang farmasis dengan MBA.
Dia special sebab dia ada ijazah sanad dari Al Quran. Dia ada tauliah ngajar. So dia pesan kalau siapa-siapa nak belajar ngaji tajwid, hantar dia voice note, dia akan komen dan so dia leadership dia lah, dia sangat aktif MPS, MCPG Kelantan ni, dia pernah jadi chairman. Dan kami sama-sama founded Superbig di tahun 2021 dengan target nak ke IPO di tahun 2026 dengan target valuation 1 juta. Okay, so ni kita punya target nak ke IPO tahun 2026. So ini roadmap kita, apa yang kita nak buat dan apa yang kita nak capai. So kalau anda semua perhatikan, kita start di Kelantan 2021 dan kita berakhir di utara. Kenapa kita start di Kelantan dan kenapa kita berakhir di utara? Sebab Kelantan, kami orang Kelantan, so it's our playground. 25 tahun kita dalam bisnes di Kelantan, so kita dah tahu lubang kat mana, market macam mana, kompetitor macam mana. So terima kasihlah kepada yang berusaha mengangguk untuk menunjukkan dengar tadi. Okay. So alhamdulillah kita telah mencapai target kita, roadmap kita ni kita telah capai. Kita kalau nak ke IPO mengikut pengiraan untuk valuation di IPO 600 juta, kita perlu ada 93 outlet. Okey? 93 outlet tu adalah outlet yang saiz normal biasa macam yang Pasir Putih, Rantau, yang satu shop lot. Okey, tetapi kita ada banyak kan, kita ada mini, kita ada normal outlet, kita ada double outlet besar dan kita ada drive-thru, betul tak? Okey, so yang ini yang kat bawah ni. So dia akan berbeza lah, 93 tu akan dibagikan mengikut macam ni. So sekarang ni kita dah mencapai ni existing outlet yang kita ada. Tahniah kepada semua. Kalau mengikut perkiraan daripada list yang kat sini, mengikut perkiraan bilangan outlet 93 tu, termasuk dengan DC pun masuk KPI dia juga. Tahun ni kita dah ada 25 outlet, insyaAllah Julai. Kalau mengikut perkiraan yang 93, kita dah ada 25 outlet. InsyaAllah kita target, sebab kita ada 3 lagi outlet drive-thru selain daripada yang kat sini yang akan kita buka. So 3 drive-thru bersamaan dengan 6. So insyaAllah by end of this year kita akan mencapai 30 outlet, insyaAllah. Dan thank you to all. Dan boleh cakap pada kawan-kawan yang masih lagi mencari kerja ke apa, boleh apply Superbig. Satu Malaysia juga. Sekarang kita dah masuk ke Kelantan, Selangor. Negeri Sembilan kita baru acquire dalam proses acquisition dekat Seremban 2. Johor kita ada. Pahang pun kita akan masuk drive-thru dekat bypass Kuantan, bersebelahan dengan Mary Brown drive-thru juga. Okay, Mary Brown drive-thru, DHB Petro. Okay, on the academic side pula, kita this year kita dah mula, bukan this year, this month, kita dah mula offer program-program kepada orang awam. Dan kita akan launch nanti program Caregiver for the Sick. Pernah dengar tak? Kita akan launch nanti, iaitu untuk membantu masyarakat yang kena jaga orang sakit, yang kena jaga orang sakit yang tak ada background. Macam mana nak jaga orang sakit dari segi emosi, dari segi secara fizikal dan sebagainya. Kita attach dengan nurse, kita punya consultant nurse yang lebih 20 tahun menjadi nurse, sekarang sister dekat SGMC. So kita dah buat dia punya program tu, insyaAllah bolehlah wawankan juga kepada keluarga ataupun kenalan. Kita ada program tu 1 hari saja, hands on and theory. And then Pharmapreneur ni kita akan adakan juga yang kita bincang dengan Nash dengan Dr. Wong itu, untuk farmasis yang nak buka farmasi, nak outlet, nak tengok macam mana nak set up farmasi dan sebagainya. And then of course kita akan start mula training kepada staff-staff kita. Ada Superbig Academy. Training kan, semua perlukan training kan. Saya dapat feedback semua perlukan training kan. Training macam mana nak respond to simptom kan. Bila orang datang kat farmasi, dia nak tengok, dia bagi simptom kan, saya sakit kepala, saya sakit lutut. So, macam mana nak respon kepada simptom-simptom. Kak Asah kita perlukan bantuan Kak Asah ni. Kak Asah ni lebih 35 tahun untuk farmasi. Antara the best outlet, Superbig outlet so far. Dia punya pencapaian yang sini.
Walaupun dia buka sampai pukul 6 saja sekarang ni sebab belum cukup lagi staff, tapi dia telah melebihi, dia jadi top 2 Top 2 Pak Haji, top 2 outlet yang perform dekat Superbig. Tepuk tangan untuk orang. So Madam Hani, Principal Academy, tolong sedut banyak-banyak lagi kat sah pengalaman, sebab kita akan train juga kita punya Mas Mazlina Business Development, sedut daripada kat sah juga untuk kita train orang kita, sebab bilangan outlet tu, Pak kata Ibu Hani semalam, adalah satu benda, tetapi another satu benda yang we have to work on it adalah sale. Okey, kita dalam mencapai, kita punya KPI pada bilangan outlet, tetapi kita perlu mencapai juga target kita on the sale, supaya kita dapat mencapai valuation yang dalam 100 juta yang kita nak capai. So itu adalah pencapaian kita bersama, sebab ini adalah perjuangan kita. Okey, untuk nak sale tu memang Ibu dengan Tuan Hanif akan membantu kita, insya-Allah. Mereka aku akan begitu semangat sekali. InsyaAllah kita akan bantu kita akan beri training, kita akan mereka akan buat macam-macam kan. So ajari aku. Anwar Zain kata ajari aku. Anwar Zain tiba-tiba. Okay, so ini press media coverage. Masa kita launch itu, ini MOU dengan MBC. Asalnya antara MOU lah, MOU yang kita buat collaboration dengan company lain. Ni siapa kat sini lulusan UCFI ataupun PCOM? Ada tak? 1, lagi 2, 3, 4. Ni hasil daripada MOU dengan PCOM. Mereka ada dapat iklan kan pasal Superbig kan? Ada? Sebab tu mereka tahu tentang Superbig dan apply. So Alhamdulillah. Dan ini adalah upcoming collaboration. It's very interesting sebab ada banyak. Ada lagi yang belum saya letak kat sini. Yang ini yang sedang berlangsung sekarang, cooking. Sebab tu saya busy ke sana kemari jumpa orang apa semua. Sebagai contoh, Johmatika University, satu universiti yang offer diploma farmasi juga. Kita dalam proses merangka dia punya MOU untuk buat MOU. Universiti Cyberjaya, tempat kami bermain dulu, pun nak sign MOU dengan kita. Semua dalam proses tu. Madam Hani pun juga yang handle MOU dia, kaum segala-galanya dia tu nak nyanyi kan. Okay, Uniza ni government university kan. Dia pun dalam proses, dia melantik saya menjadi adjunct professor. Dia penasihat kepada fakulti farmasi dekat sana untuk share dan juga untuk membantu untuk kurikulum dan sebagainya. Dan mereka pun nak buat MOU dengan kita sebagai training kan, tempat training, bertukaran berbagai-bagai ni. MedCard ni insya-Allah, sebab semua staff kita bagi medical benefit kan, medical, dental benefit, hospital dan operation. So MedCard ini ada satu sistem macam medical card, senang, you boleh tunjukkan MedCard tu. So kita dalam proses finalize. So, lepas ni semua staff Superbig akan ada MedCard, senang kan nak pergi klinik, nak pergi hospital, sakit dan sebagainya, kita cover kan. Doakan supaya kita semakin maju, supaya kita boleh increase juga lagi. Itu tak tanya CFO kan. InsyaAllah bila say kita mencapai So Kontesas, tahu Kontesas? Kontesas dekat Kuantan, satu bandar baru selepas pada Kuantan yang sedang membangun. So kita dah jumpa dengan CEO Kontesas juga. Mereka akan build satu drive-thru untuk Superbig dekat prime location. Tempat yes, Alhamdulillah, tempat laluan Apok. So bila Apok nak pergi balik istana akan lalu dengan Superbig, which is a very good thing dekat. And then 5, pernah dengar tak 5? Yes, stesen minyak selepas Petronas yang Malaysia. So ini adalah dia punya owner lah, owner 5, Datuk Seri King dengan Datuk Johari. Kami dah pergi meeting dan dah buat collaboration dengan dia. Yang drive-thru dekat Kuantan tu adalah milik mereka. Mereka ada 500 petrol station at the moment seluruh Malaysia. Mereka dah bagi kepada kita list supaya kita boleh buka drive-thru kita dekat outlet-outlet dia. So Cik Azahan, kita punya operation yang in charge on the location, sedang buat kajian yang mana sesuai yang tak sesuai. So insya-Allah, because this will be very good.
The only pharmacy at the moment yang akan buat kerjasama dengan petrol station untuk buka, and kita buka drive-thru dekat sana. Dan satu lagi Pernas. Pernah dengar tak Pernas? The franchise champion. Pernas dia akan kita akan build the pharmacy, tapi dia akan sponsor, dia akan memberi dana kepada pharmacies. Finance, thank you, madam. Dia akan finance pharmacist yang nak buka farmasi tu. Sebab selalunya pharmacist yang grad, dia tak ada duit 400,000 ke 600,000 ke untuk nak buka satu farmasi. Tetapi bila kita MOU dengan, kita collaboration dengan Pernas, Pernas akan sponsor 100% on the setting up of the pharmacy. So it's a very good news. It's a very good news for the young pharmacists out there. Dia boleh buka outlet, okay, dan dibantu oleh Pernas. So insyaAllah semua ni is happening right now. That's why we are very busy. Okay. So Gus Deborah. So macam mana anda mencapai impian anda? Berapa minit dah saya cakap ni? 5 minit lagi? Okay, memang 5 minit. Terima kasih Bat sebab kami semua. Okay. So, pernah dengar tak pasal ESOS? Ini adalah satu privilege bila menjadi super big punya team. Pernah dengar tak ESOS? Tahu tak apa itu ESOS? Employee Share Option Scheme. Maksudnya ESOS ni kita akan award kepada semua staff kita daripada atas sampai ke bawah. Semua akan dapat ESOS ni. Tapi it's a privilege lah. It's not a right, but it's a privilege. So bila ESOS ni, you akan menjadi shareholder Superbig Capital Berhad. Okay. So kalau semua staff stay dengan kita sehingga ke kita IPO, secara automatik sebenarnya you bekerja for your own company. Sebab you akan ada share di dalam Superbig Capital Berhad yang kat atas bukan dekat anak syarikat dekat bawah, tetapi dekat atas sekali, dekat Superbig Capital Berhad yang memiliki semua syarikat-syarikat, anak-anak syarikat yang lain. So semua profit daripada yang bawah ni you akan enjoy sebagai shareholder. Bagus tak? Ada kisah macam sekarang kan, this round kita jual satu lot RM25,000 kepada orang friends and family lagi at the moment. Tetapi untuk ESOS kita dah allocate dalam, kalau valuation 600 juta, ESOS kita dah allocate 12 juta untuk diberikan kepada semua staff. Yang mana pengiraan dia, you bayar RM1 saja untuk dapat RM24,000 value of share. And that is 2.4 million % of ROI, return on investment. Can you imagine that? Oh, beremang bila saya sebut ni. Dapat feel lah. So mustahil akan ada staff yang tak mampu nak bayar ESOS. Betul tak? You bayar RM1, you dapat RM24,000 worth of shares. Okay, so you just need to stay bear with us, and this is satu perjuangan kita bersama, dan kita berjuang sehingga kita mencapai ke IPO insyaAllah. Okay. Dan dividen apabila the company start making profit, sebab ini adalah share yang bukan dia syariah compliance kan. Bila profit baru kita bagi dividen. Kalau tak profit memang kita tak bagi dividen. So dividen kita memang declare up to 70% of the net profit kita akan bagi sebagai dividen kepada semesta setelah tax yang dapat. So ini cara calculation, mungkin technical sikit saya just go through. So lagi awal dia masuk. Okay, sebab saya kata everybody kan, daripada atas sampai ke bawah, daripada masuk hari pertama sampai ke hari ke akhir kita IPO, semua akan dapat ESOS. Cara kira dia akan tengok gaji yang terakhir kali dengan berapa bulan dia bertugas. Okay. So ni cara pengiraan dia lebih kurang, formula dia. So ni sebagai contoh lah, katalah pada IPO tu kita ada 550 orang staff. So calculation dia, kalau gaji dia pada masa IPO tu 2,000 contohnya, so dia akan
dalam 32,000 lebih ringgit values of shares tu kalau gaji dia 2,000 pada masa tu, dan dia hanya perlu bayar sedikit 35 sen untuk mendapat 32,000. Mampu ke tak mampu? Mampu kan? So rasa semangat tak untuk nak mencapai ke situ? Tapi nampak tak semua semangat tak? Allah, lagi semangat tak? Okay, so let's do this together. Okay, that is number one. Number two, target sale incentive kan. Every month, Madam Hani cakap, guys, tahniah branch yang mencapai target sale semua dapat kan monthly punya sales incentive secara cash. Dan kita ada juga yearly incentive untuk nak pergi mana, target siapa, ada target nak pergi Maldives kan? So kalau the whole company mencapai target tu, kita semua boleh pergi Maldives. Faham? Okay, so please ya, untuk kita bersama, bukan untuk company, but for all of us. Alright, so tak letak tag, patut letak tag kan, letak knowledge lah. Flexible working hours kan, kita memang practice flexible working hours, and kita juga encourage training and continuing education. So maksudnya benda tu akan dapat kepada you bila you dah pergi training, so the ilmu tu you yang dapat kan. So that is another thing, the good point bila join Superbit. And then career ladder, ada banyak tangga yang boleh didaki, banyak sangat tangga-tangga yang boleh didaki, dan insyaAllah. And of course this one the best advisors in Malaysia, you cannot get better than that. You cannot get better advisors than them. Tertinggal Tuan Ani punya gambar. Atau hanya duduk belakang ibu. So memang ni ikhlas dari hati saya, memang this is the best yang you can get in Malaysia. So insyaAllah will be in the right track. And for you guys, sekarang dalam you punya CV kan, kalau you dah ada experience working in syarikat Berhad, tahu tak beza syarikat Berhad dengan syarikat Sedia Berhad? Bukan biasa-biasa. Syarikat Berhad tu bukan Sedia Berhad lah. Maksudnya it's a very big thing, sebab satu pengalaman yang sangat besar, dan benda tu tak ada siapa yang boleh ambil daripada you, because you are already having experience working in syarikat Berhad. So you made the right choice to be with us, to be sama-sama memperjuangkan perjuangan ini, and we hope that you stay together with us, bersama-sama kita untuk membawa Superbit ke IPO. Yang ni saya cakap masa penutup. Alright, so habis ya masa? Exactly. Alright, alhamdulillah. So ini adalah perjuangan kita bersama. Okay? Terima kasih. Soalan kita buka lepas ni. Tadi Nash kata dia ada penutup dengan pantun. Ada. Saya tak sempat nak buat pantun. Saya sempat tulis macam ni. Anak Cina bermain gelongso di tepi kesemua. Saya rasa amat bersyukur. Patut tak habis. Sekejap lagi. Kerana insyaAllah kita akan ke IPO bersama. First of all, terima kasih banyak-banyak kepada Ibu Hanif, Tuan Hanif dan Tuan Nash. Mereka bertiga menerima jemputan dan datang dengan penuh semangat tanpa bayaran. Alhamdulillah. Kita semua ni satu jam berapa nak kena bayar, tapi mereka datang dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terakhir, so kesimpulannya dia jadi tawa saya bercakap sebab yang manis-manis telah mengambil sebagai kemanisan. Jadi saya ingin meniru kita semua, sebagaimana yang Ibu, Tuan Hanif dan Tuan Nash cakap, kita harus bagi 100%, our 100%, sebab ini adalah perjuangan kita dan perjuangan kita bersama. So saya nak kita semua, boleh tak kita semua? Boleh. Okey,
kita semua pergi bersama-sama sebagai satu tim Super Big. Apa juga cabaran, kita pikul, kita saling mengubati each other. Bila ada yang jatuh semangat, kita naikkan semangat rakan kita, sebab kita satu keluarga Super Big. Okey? Okey. Jangan ada di antara kita 5 jahanam itu tadi. Kita naikkan semangat each other, kita bantu each other, sebab akan ada masanya bila kita hadapi problem ada di antara rakan kita yang affected very much dan rasa demotivated, rasa aku tak nak dah buat benda ni, sakit, terseksa, tetapi sudah tentu sesuatu yang besar nak kita lakukan bersama. Of course adalah sangat seksa, macam seorang ibu nak melahirkan seorang anak. Lebih besar anak dia, lebih susah dan sakit, betul tak ibu-ibu sekalian? Tetapi the moment apabila anak kita dilahirkan, saya masih ingat lagi waktu anak kami dilahirkan, sebab kata Tuan Haji lambang cinta dunia kita. Bila anak kami dilahirkan, kesakitannya hilang apabila Tuan Haji tengok dia azankan anak kami dan meletakkan pipi Sufi itu di pipi saya, dan terasa kehangatan, terus hilang segala kesakitan. Itulah yang harus kita rasakan. Okey, kesakitan itu insya-Allah akan hilang bila kita berjaya ke garisan penamat dan kepuasan, macam Nash kata, sampai ke situ dan kita telah berjaya mencapai dan mendukung fardu kifayah kita ini bersama, insya-Allah. Sekurang-kurangnya bila mati kita esok, Allah tanya masa hidup kamu, apa telah yang kamu lakukan dengan umur kamu, apa yang telah kamu lakukan dengan kesihatan yang Allah berikan. Sesungguhnya kita tidak malu pada Allah pada masa itu untuk menjawab, aku telah berjuang, aku telah memberi, aku telah membuat sehabis baik aku di atas apa juga tanggungjawab yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Aku tidak mengeluh, aku bangkit dan aku membawa bersama perjuangan. Dan itulah harapan saya kepada semua yang ada di dalam ini, dalam dewan ini. Kita bawa bersama segala tak apalah habis. Boleh. So kita bawa bersama aspirasi. Boleh tak saya dapat semangat daripada dewan ini? Boleh? Boleh. InsyaAllah. Janji pada diri kita, janji pada Allah, this is our perjuangan. Super Big akan ke IPO seperti yang kita target di tahun 2026. Dan everybody akan mencapai financial freedom, insya-Allah. Dan sepanjang perjalanan itu, ramai yang akan dapat manfaatnya. Okey? Jadi? Alright.